Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ni saya ada lebih kurang dalam 2 kisah yang saya nak ketengahkan. Sebelum kita mulakan dengan kita punya kisah pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang dah hadir dan orang kata menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni. Dan kepada anda yang masih lagi belum subscribe ke channel The Segment, bantu saya dengan tekan butang subscribe, tekan butang bell notification supaya anda mendapat notifikasi bila saya upload tentang video-video yang terbaru lah. Okey, cerita yang pertama ni berkenaan dengan basically pasal taska lah. Okey, kalau kita katakan macam bertugas dekat taska ataupun tadika, benda ni macam satu cabaran tau. Cabaran kepada seseorang pendidik, kerana dekat situlah pendidikan awal yang diberikan kepada anak-anak yang berusia seawal 3 tahun guys. Jadi pada yang pernah mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak terutamanya, benda ni orang kata macam satu perkara yang amat dinanti-nantikan oleh diorang ni, disebabkan diorang ni dapat mengasah ilmu yang pernah diorang belajar dekat kolej ataupun dekat universiti dulu. Jadi cerita ni pasal budak yang bernama Mira. Okey, Mira ni adalah salah seorang lepasan graduan kos pendidikan awal kanak-kanak. Okey. Dan dia ni pula dia buat praktikal dekat salah sebuah taska yang terletaknya dekat Setia Alam, Selangor. Bila dia dah settle, tamat pengajian dia ni, taska tersebut dah menawarkan pekerjaan kepada Mira setelah orang kata pihak taska tu tengok prestasi kerja Mira ni, orang kata sangat-sangat memberansangkan, sangat-sangat memuaskan. Jadi si Mira ni pun bekerja lah dekat taska tu selama lebih kurang dalam 6 bulan macam tu lah. Dan selama 6 bulan tu jugalah, Mira ni selalu sangat diganggu guys. Okay guys, benda yang orang kata yang jadi pelik ni, sebelum ni kan dia pernah buat praktikal dekat tempat tu. Masa dia buat praktikal guys, itu tak ada pula gangguan-gangguan ni apa. Cuma bila dia dah diabsorb untuk jadi orang kata permanent staff kat situ, mulalah gangguan ni berlaku. Jadi guys, taska ni pula, dia ni dah menyediakan hostel yang berdekatan untuk para-para pekerja diorang. Okey. Jadi lebih mudah lah untuk untuk pekerja-pekerja dia ni untuk ulang alik ketika waktu kerja. Dan hanya pada hari Rabu dan juga hujung minggu je Mira akan balik ke rumah mak bapak dia. Jadi guys, hostel ni pula dia terletak dekat kawasan perumahan teres 2 tingkat. Jadi disebabkan selama 6 bulan ni Mira ni selalu sangat kena ganggu. Si Mira ni dia macam seakan-akan dah lali tau. Dah lali dengan gangguan-gangguan ni, kan? Jadi bila dia dah memikirkan tentang masa depan dia ni, Mira ni pun ambil keputusan untuk berhenti daripada taska tu dan cuba untuk cari kerja lain dekat tempat yang baru lah. Jadi guys, gangguan yang paling teruk yang dialami oleh Mira ni berlaku 3 hari sebelum tempoh perkhidmatannya tamat. Jadi pada minggu tu Mira tak balik ke rumah dan dia tidur je dekat hostel, disebabkan masa dekat hostel tu pun dah hampir tamat kan. Jadi kawan-kawan yang serumah dengan dia pula dah balik ke kampung masing-masing, dan ada juga yang bermalam dekat rumah saudara mara diorang. Jadi tinggallah Mira seorang-seorang je dekat hostel tersebut. Dan kebetulan pula pada malam tu Mira dapat rasakan cuaca dekat dalam rumah tu ataupun suasana dekat dalam rumah tu macam agak panas. Dan keadaan bilik Mira masa tu sangat-sangat bahang tau. Macam panas dia lain macam senang cerita. Jadi dia mengambil keputusan untuk tidur dekat ruang tamu dekat bahagian bawah. Dia pun ambil lah bantal, dia capai toto, dia capai selimut, pergi bentang tidur dekat bawah. Jadi bila dia sampai je dekat ruang tamu dekat bahagian bawah ni, dia pun bentangkan toto dia, dia letakkan bantal dia. Jadi dia pun okey lah, dia dah settlekan semua, dia pun baring. Dia baring dengan harapan dapat lelapkan mata dia lah, kan? Dia ni tak mengantuk lagi, tapi dia baring je lah, just in case macam okey lah, baring-baring mana Dato' boleh tidur dan sebagainya kan. Jadi puas si Mira ni, guling ke kiri, guling ke kanan, sampaikan dia sendiri tak sedar yang dia tak boleh tidur ni dah sampai hampir pukul 1, kan? Jadi si Mira ni pun macam, aduh, dah pukul 1 dah ni,
Panas betul lah. Mata pula tak nak tutup. Aduh, perut pula lapar. Jadi si Mira ni dah mula lah kan? Mata tak boleh tidur kan? Perut dah lapar. Jadi bangunlah si Mira tu daripada tempat tidur dia ni, menujulah ke dapur. Macam biasa, masak apa? Masak Maggi. Okay? Itu je masakan yang paling senang nak kena buat kan? Masak Maggi kat dapur. Jadi guys, dekat kawasan dapur ni pula ada satu bilik, senang cerita macam bilik maid lah lebih kurang yang tidak digunakan. Dan keadaan bilik tu sangat-sangat gelap dan sangat-sangat orang kata menyeramkan. Dan kebetulan pula dapur ni betul-betul terletaknya dekat sebelah bilik tu. Jadi nak tak nak si Mira ni kena hadap jugalah lalu dekat bilik ni. Dan tingkap dia pula boleh selari dengan pintu bilik. Jadi memang boleh nampak lah apa benda yang dekat dalam bilik. Walaupun tak clear sangat, tapi Mira memang akan boleh nampak. Jadi okey lah, dia pun jalan pergi dekat dapur ni. Dia ambil periuk dan segala macam ni. Dia pun start lah masak Maggi ni. Masa dia tengah masak Maggi ni, tengah baru nak pecahkan telur dekat Maggi. Sedap Maggi. Baru nak pecahkan telur dalam Maggi ni, secara tiba-tiba tingkap dekat bilik tu bergegar tau. Bergegar dengan sendiri tu. Dan gegaran tu memang agak kuat juga. Tapi Mira dengar benda ni. Dia tengah masak, dia dengar benda ni. Dia buat tak tahu, dia buat bodoh. Dia buat je. Kan? Walaupun orang kata dalam keadaan masa orang kata takut dan sebagainya, Mira buat tak tahu, buat tak kerti je. Dan gegaran tu berbunyi lagi dan lagi dan lagi tau. Dia bunyi, lepas tu dia berhenti. Dia bunyi, lepas tu dia berhenti. Kira dah masuk kali ketiga, kali keempat tu, makin kuat dia punya gegar ni. Jadi si Mira ni dalam keadaan ketakutan ni, dia pun cubalah baca segala surah yang diingat ni. Walaupun tunggang langgang dia baca juga. Jadi lepas dia dah habis baca surah-surah ni, benda yang bergegar kat tingkap tu pun berhenti. Jadi dengan segera si Mira ni bawa Maggi dia pergi ke ruang tamu, duduk kat ruang tamu. Kan? So basically memang Mira memang confirm kena makan lah. Dah masak kan. Takut tak takut tu belakang cerita, dia makan Maggi tu. So dia tengah makan Maggi tu, so dia bajet macam tak kena ganggu lah kan. Sangkaan dia tu meleset. Dia ingatkan gegaran tu dah berhenti. Dia tengah menjamu selera semua, dah settle makan Maggi. Dengan orang kata hirupan dia yang terakhir lah, kan, dia dah hirup kuah Maggi tu yang buat kali terakhir tu, tingkap tu bergegar lagi sekali. Tak ada cerita banyak. Si Mira ni tinggalkan mangkuk Maggi dia dekat atas meja kopi tu, dan dia terus baring. Dia dah tak nak ambil tahu dah pasal bunyi ni. Lepas tu si Mira ni ambil handphone dia, dan pada skrin handphone dia ni jelas kelihatan masa tu dah nak dekat pukul 2 pagi. Alamak, si Mira ni macam pening kepala. Jadi si Mira letak alarm clock, lepas tu dia terus baring. Dia cuba untuk pejamkan mata dia pada ketika tu, tapi pada ketika tu dia secara tiba-tiba masa dia tengah cuba untuk pejamkan mata dia ni, si Mira ni dapat rasakan seolah-olah macam ada seseorang tengah usap-usap rambut dia ni. Usap rambut. Kau tahu tak, lembut je dia usap kan? Lepas tu si Mira macam, siapa pula usap rambut aku ni? Dia cakap begitu. Dan pada waktu tu si Mira ni dah orang kata dah start lah nak menangis. Dia sebab of course lah, takut dia seorang-seorang kat rumah, tiba-tiba dia terasa macam ada orang usap rambut dia pula kan. Dan ketika Mira tengah menangis tu, makhluk tu masih lagi duk usap rambut Mira kan. Dah lah diusap, lepas tu benda tu boleh cakap lagi, "Awak, kenapa awak nangis ni?" Tiba-tiba guys, benda tu boleh tanya si Mira kenapa dia nangis. Tak menyirap dia kan. Darah dia menyirap geng. Lepas tu dia dah tanya. Lepas tu si Mira ni dalam keadaan takut, dia macam, kau kenapa kau kacau aku? Aku tak kacau kau boleh tak tolong jangan kacau aku? Walaupun dalam keadaan takut, si Mira ni berani tau untuk sound benda ni. Dan after a while, lepas Mira sound benda ni, benda tu dah tak kacau dia dah. Lepas pada tu, lebih kurang dalam 5 minit selepas pada tu, benda tu main dekat tangga pula. Dekat tangga ni guys, dia macam ada, biasalah tangga, dia macam ada pagar kecil dekat tangga tu. Dan pagar tu dia macam agak loose sikit tau. Agak loose sikit. Jadi kalau macam kena angin ke kenapa, pagar tu akan terbuka kan. Lepas tu benda tu boleh duduk dekat tangga, main pagar tu. Dia main pagar kecil dekat tangga tu, dia main. Satu, dua,
Dia boleh main kira-kira dekat tepi pagar tu guys. Kan? Dan dalam pada tu juga Mira ada terdengar macam bunyi besi macam terserit-serit tau dekat lantai. Kan? Dan mungkin itu adalah rantai besi dekat kaki makhluk tu yang orang kata yang makin lama makin kuat bunyi dia ni. Dan benda tu masih lagi mengira tau dekat tepi tangga tu. 1, 2, 3. Kan? Dan tak lama kemudian secara tiba-tiba si Mira dengar satu bunyi macam kapam. Dia dengar bunyi tu. Memang jelas benda tu macam orang kata tolak pintu tu. Dan lepas pada tu senyap kawasan tu. Dekat rumah tu senyap. Memang tak ada bunyi apa-apa. Si Mira ni dah menggigil lah ni. Menggigil dan pada masa yang sama baru dia terfikir. Aku nak buka surah Yasin ni. Dia baru terfikir ni. Jadi bila dia dah cari dekat dalam YouTube apa semua nak buka surah Yasin ni. Dan dia dah on surah Yasin ni. Makhluk tadi tu dia macam marah tau. Dia macam marah. Lepas tu dia pergi tolak pintu dekat tangga ataupun dia tolak pagar dekat tangga tu dengan kuat. Dia tolak kuat-kuat. Mira buat dia je. Dia buat pekak, dia buat dang dia je kan. Dia biarkan orang kata surah Yasin tu main. Dia baring dekat situ sampailah tertidur. Jadi guys, pada keesokan harinya tu, kebetulan pula memang hari yang bos selalu datang ke rumah untuk jenguk rumah. Okay? Kita bagi nama bos dia sebagai Puan Anom lah. Okay? Puan Anom ni datang, dia masuk, dia tengok Mira ni macam terbaring dekat lantai, dekat bahagian bawah lah. Jadi si Puan Anom ni cubalah untuk kejut Mira. Kejut Mira, goncang-goncang ke badan dia, panggil Mira. Tak terjaga disebabkan macam Mira ni macam tidur mati pula. Jadi bila dia pegang Mira ni, dia macam terkejut tau. Badan Mira ni macam rasa panas sangat. Jadi Mira pun macam tersedar dan dia pun bangun dan menyapalah Puan Anom ni. Dan dia pun menceritakanlah dengan Puan Anom apa benda yang terjadi ni. Dan Puan Anom ni bila dia macam terkejut tau. Terkejut disebabkan kerana selama ni tak pernah pula ada pekerja-pekerja lain yang mengadu yang diorang ni diganggu dekat hostel tersebut. Jadi disebabkan Mira ni demam dan orang kata kurang sihat, Mira ni telah dicutikan. Dan Puan Anom sendiri menawarkan diri dia untuk menghantar Mira balik ke rumah ibu bapa dia. Dan ibu Mira sendiri dah berjanji akan menjemput Mira nanti. Dia of course jadi macam teruk lah keadaan dia ni kan. Dengan orang main rambut dia kan. Dengan benda tu main dekat tepi tangga. Okay. Jadi masa Mira tengah tunggu mak dia datang ni, masih lagi menunggu sampailah waktu maghrib, mak dia tak muncul-muncul lagi kan. Jadi Mira pun cubalah telefon tak diangkat, hantar WhatsApp pun tak reply. Mungkin mak busy agaknya kan, meeting agaknya. Tak apalah. Jadi bila azan maghrib berkumandang, Mira pergi toilet ambil wuduk, pergi solat dan sebagainya. Bila dah selesai solat ni, Mira pun buka lah pintu kan? Dan masa tu tak ada siapa-siapa pun yang berada dengan Mira. Namun dia rasa seperti ada benda yang tak kena. Tapi si Mira buat tak tahu je, buat tak kisah je. Dia layankan je WhatsApp kan? Dia layankan, dia tengok Facebook dan sebagainya. Dan lebih kurang dalam pukul 10 malam lah lebih kurang, tiba-tiba Mira terdengar macam ada satu suara perempuan yang tengah menangis dekat bahagian luar rumah. Mendayu-dayu dia nangis kan. Macam alamak dah pukul 10 ni, siapa pula yang menangis-nangis kat luar ni kan? Benda tu nangis lah. Lebih kurang macam tu lah dia nangis kan. Lama juga benda tu menangis guys. Dia menangis benda tu. Lepas tu lepas dia menangis, benda tu macam seolah-olah menangis kat tempat lain, menangis kat belakang rumah, menangis kat bahagian tepi rumah. Dan pada ketika itulah baru Mira teringat tau, yang pintu depan tadi tu terbuka kan? Dia kata macam alamak nak bangun tutup pintu takut. Bak kata kalau makhluk tu terjenguk-jenguk tunjukkan muka dia nanti macam mana pula. Dalam masa tu si Mira tengah demam, dengan badan dia rasa lemah, ditambah pula dengan gangguan macam tu, bertambah-tambah lagi lah orang kata lemah badan dia ni. Dan pada waktu tu guys, lepas dah jadi benda-benda macam ni, jam dah menunjukkan lebih kurang dalam pukul 11.15 malam. Dan ibu Mira ni masih lagi tak sampai-sampai. Dan Mira telefon mak dia lagi sekali ni. Dan panggilan Mira ni dijawab oleh mak dia. Jadi Mira ni macam bising lah. Dia cakap kenapa mak tak sampai-sampai lagi dan sebagainya. Itu ini. Macam-macam lah dia bebelkan kat mak dia kan. Dan pada waktu tu, Mira ada pesan dekat mak dia. Bila dah sampai dekat rumah dekat hostel tu nanti, suruh ambil dia betul-betul dekat depan pintu rumah. Sebabkan dia sendiri tak berani nak jalan daripada hostel tu sampai ke kereta mak dia. Dia tak berani nak berjalan kat situ. Jadi guys, mak dia pun sampai lebih kurang dalam pukul 11.30 macam tu lah baru mak dia sampai. Bayangkan daripada petang tunggu mak dia, 11.30 baru mak dia sampai. Dan gangguan yang dialami oleh Mira tu berhenti setakat tu je. Jadi guys, pada keesokan harinya tu adalah hari penghabisan lah Mira dekat Taska. Dan kebetulan juga Taska tu ada membuat kata jamuan hari raya tau.
Jadi teruja lah, excited lah si Mira ni untuk siapkan budak-budak tu pakai baju raya. Sampai kan dia terlupa yang dia tu tengah demam. Dan jamuan tu selesai lebih kurang dalam pukul 8 malam je tu. Jadi kemas-kemas apa semua segala macam ni, lebih kurang dalam pukul 9 lebih jugalah baru settle. Dan mak Mira pada waktu tu dah menunggu dia dekat depan taska. Okay? Jadi ketika Mira tengah angkat barang-barang dan melangkah keluar daripada pintu taska ni, dia dapat terasa macam ada satu angin yang menghembus dekat muka dia tau. Dan angin tu hembus kat muka dia sebanyak 2 kali guys. Jadi pada hari tu masa muka Mira kena hembus sebanyak 2 kali tu, dia buat tak tahu je lah, dia buat ada je. Dan selang beberapa hari selepas pada tu, ataupun dah nak masuk seminggu dah nak masuk seminggu si Mira ni sakit dan demam dia tak elok-elok, tak kebah-kebah. Jadi mak Mira ni ambil keputusan untuk bawa Mira ni pergi jumpa dengan seorang ustaz. Jadi bila ustaz tu merawat dia ni, ustaz tu dapati bahawa makhluk yang ganggu Mira tu sukakan Mira. Sebabkan dia ganggu Mira 3 hari berturut-turut. Dan sebab dia tahu yang Mira memang takkan ada dekat sana dah selepas pada tu. Jadi selama 2 minggu Mira berubat dengan ustaz tu. Alhamdulillah keadaan Mira tu semakin lama semakin pulih. Jadi guys, sebenarnya kan, bila kita fikir-fikirkan balik cerita tentang Mira ni, kita sebenarnya jangan ambil ringan tau. Jangan ambil ringan kalau katakan ada makhluk halus yang sukakan kita. Manusia dan jin, yes, diorang ni berada dekat dalam alam yang berlainan. Okay, kita ni berada dekat alam yang berlainan dan tak mungkin akan bersatu, betul. Kan? Tapi tak mustahil juga kalau benda tu syok kat kita. Kan? Jadi kalau katakanlah kita terkena benda-benda macam ni, segeralah pergi berubat. Kan? Takut orang kata benda ni boleh memudaratkan hidup kita. Yalah, hidup manusia macam kita ni. Itulah cerita yang pertama guys berkenaan dengan si Mira ni. Okey, jom kita dengarkan cerita kita yang kedua. Okey. Cerita yang kedua ni, kejadian ni berlaku semasa Mimi. Okey, kita bagi nama karakter ni sebagai Mimi. Berlaku masa Mimi menyewa di sebuah apartmen di satu negeri ni lah. Dan apartmen tu pula terletak di sebuah plaza yang mempunyai 9 tingkat, dan apartmen yang disewa oleh Mimi adalah di tingkat 8. Dan pintu rumah Mimi ni pula ada grill berpagar dan ada disediakan juga kemudahan lift. Itu gambaran dia lah. Jadi guys, nak dijadikan cerita, masa tu Mimi sewa bersama 4 lagi orang kawan dia, dan apartmen tu dia macam biasalah, ada 3 bilik, dan Mimi ni pula memilih untuk duduk dekat bilik yang paling kecil sekali sebabkan dia suka duduk sorang-sorang. Jadi lagi 4 orang kawan dia ni ataupun housemate dia ni tinggal berdua dalam setiap bilik. Jadi Mimi dan juga 2 orang lagi housemate dia ni pada masa tu bekerja dekat sebuah pasar raya guys. Okey. Dan lagi 2 orang tu, diorang ni orang kata macam berpangkat kakak lah. Diorang ni kerja dekat jabatan kerajaan. Dan boleh dikatakan hampir setiap minggu lah, hampir setiap hujung minggu ni, diorang berdua ni akan balik ke kampung. Jadi guys, bila tiba hujung minggu ni, Mimi akan tinggal bertiga je dekat apartmen tu, memandangkan lagi 2 orang kakak tu balik ke kampung masing-masing. Dan kebiasaan waktu balik kerja di pasar raya adalah lebih kurang dalam pukul 10 malam. Biasalah kan, bila kita kerja dengan Giant ke, dengan yalah, department store apa, dengan grocery store lah lebih kurang. Of course, lebih kurang dalam pukul 10 malam baru habis kerja kan. Jadi Mimi ni pun sama. Lebih kurang dalam pukul 10 malam juga baru habis kerja. Jadi Mimi dan 2 orang housemate dia tu, yang kita namakan dia sebagai Syah dan juga Alin, memang langsung orang kata tak ambil pot untuk fikirkan tentang transport untuk balik ke rumah. Disebabkan tempat kerja diorang ni dekat je. Jalan kaki lebih kurang dalam 5 minit dah boleh sampai kat rumah. Jadi bila dah sampai kat rumah tu macam biasalah. Diorang sampai kat rumah, letak beg apa segala macam, duduk depan TV, tengok TV, bilik-bilik phone dulu, barulah gerak pergi ke bilik air untuk mandi. Jadi kebetulan pada hari tu Alin keluar pergi makan dengan kawan-kawan dia. Jadi tinggallah Mimi dengan Syah berdua je. Dan pada malam tu tak tahulah apa mimpi si Mimi ni, tiba-tiba rajin pula dia. Nak pergi kemas dapur, nak basuh segala jenis pinggan, mangkuk dan sebagainya ni. Jadi si Syah ni pula pergi masak Maggi. Biasalah, orang bujang kan, bila dah malam tu malas nak masak, Maggi je lah penyelamat je. Betul tak? Jadi guys, disebabkan pintu apartmen Mimi ni grill berpagar, sesiapa saja yang akan balik kat rumah tu, dia akan buka grill pagar tu dulu. Of course, bila orang balik, diorang akan dengar lah ada orang buka grill pagar dan sebagainya. Jadi masa ketika Mimi tengah leka berborak dengan Syah sambil-sambil tengah cuci pinggan mangkuk, tiba-tiba si Mimi ni dia terdengar macam ada orang bagi salam tu. Assalamualaikum. Macam suara Alin dia kata. Jadi si Mimi ni pun bagi tahu lah kat Syah, Syah, Alin tu dah balik lah agaknya, pergikan bukakan pintu boleh tak?
Dan Mimi merasa macam pelik tau, melihat kelakuan Syah seperti orang kat dalam ketakutan. Lepas tu si Syah pun cakap, Mimi tak nak lah Mimi. Syah takut lah. Dah kenapa pula budak ni? Pelik lah aku. Tak pernah-pernah awak jadi takut, tiba-tiba jadi takut pula ni. Kenapa? Kau gaduh dengan si Alin tu ke? Jadi selesai saja perbualan antara Mimi dengan Syah ni, Mimi masih lagi terdengar bunyi suara Alin bagi salam. Kan? Sambil-sambil tu pintu grey tu macam bergegar lah. Kan? Syah, pergilah buka pintu tu Syah. Alin dah balik, tengok tu sampai dia gegar-gegarkan pintu grill tu. Dia tak ada kunci katnya. Tolonglah buka pintu. Kak, tak nak lah kak. Syah takut lah. Kalau akak berani, akak pergilah buka. Jadi si Mimi ni macam pelik lah. Apa benda lah si Syah ni kan, nak takut kan. Jadi guys, si Mimi ni pula tak terasa langsung untuk keluarkan suara nak menjawab salam si Alin ni. Lepas tu Mimi cakap lagi sekali, Syah, nak takut apanya Syah? Pelik betul lah akak tengok engkau ni Syah. Dah lah, jomlah. Jom akak buka pintu, mai temankan akak. Si Mimi ni pun takut juga. Jadi si Syah ni pun follow lah Mimi. Sambil-sambil si Syah follow ni, sambil-sambil tu dia ngomel, akak sendiri pun takut kan. Kau ni diam boleh tak Syah? Dan Mimi masa tu masih lagi heran tau, kenapa Syah ni dia punya PL dia macam ni, tapi dia diamkan diri je lah. Jadi guys, bila sampai je Mimi dengan Syah tu dekat depan pintu, Mimi pada waktu tu hanya tergerak untuk mengintai dekat lubang kecil yang berada dekat pintu apartmen tu, ataupun yang kita panggil dia sebagai peephole. Tengok kat situ kan? Dia tengok situ, dan bila Mimi intai kat situ, tak ada siapa-siapa pun dekat luar rumah. Lepas tu dia pandang dekat Syah kan? Masa dia pandang dekat Syah, dia punya terkejut sebabkan dia tengok muka Syah ni dah dalam keadaan terkejut, dalam keadaan pucat muka dia. Lepas tu dia pandang muka Syah. Syah, tak ada siapa-siapa lah kat luar tu. Ke akak yang salah dengar ni? Kan? Dan pada waktu tu si Syah ni mampu hanya orang kata gelingkan kepala je lah kan? Dan masa tu jam kat dinding menunjukkan tepat lebih kurang dalam pukul 12.30 tengah malam. Rupa-rupanya Mimi baru tersedar yang dia dengan Syah dah lama berada kat dapur. Jadi si Syah ni pun berjalanlah masuk ke dalam bilik dia. Begitu juga dengan Mimi kan? Bila dia dah padam semua lampu-lampu dekat ruang tamu ni, terus masuk dalam bilik. Tapi pada waktu tu, baru je si Mimi tengah nak pulas tombol pintu bilik, nak tutup pintu bilik ni, dia terdengar seperti suara Syah tengah berborak dekat telefon dengan boyfriend dia kan? Terdengar dengan amat jelas tau. Sebab kan yelah, bilik Mimi ni kan kecil kan? Jadi kalau apa-apa yang terjadi dekat bahagian ruang tamu, memang si Mimi ni boleh dengar dengan jelas. Jadi guys, disebabkan mata dia yang masih lagi segar bugar ni, yang masih belum mengantuk ni, Mimi berhajat nak duduk dulu, nak borak-borak dengan Syah sambil tengok TV, sampailah mata dia ni mengantuk. Jadi masa tu Mimi dekat dalam bilik ni, dia buka lah lagi sekali, dia buka pintu bilik dia lagi sekali. Jadi bila Mimi keluar ke bahagian ruang tamu, dia tengok ruang tamu ni kosong. Ruang tamu ni kosong dan juga gelap. Lepas tu si Mimi macam, tadi aku dengar macam Syah tengah borak-borak. Takkan aku salah dengar lagi kot? Dan pada waktu tu Mimi jalan pergi ke bilik Syah pula. Dia sampai dekat depan bilik Syah. Gelap aja bilik dia ni. Syah dah tidur lah kot agaknya kan. Jadi dia pun masuklah balik. Dia masuk bilik dia, dia tutup pintu. Dan bila sebaik saja Mimi berjalan menuju ke katil, dekat dalam bilik dia ni, dia tengah jalan nak pergi ke katil dia ni, sekali lagi dia terdengar suara Syah tengah berborak kat luar. Lepas tu dia macam, malas lalan ayan besok nak kerja. Aduh yai. Lepas tu si Mimi pandang atas. Sebab apa? Dekat atas dengar macam bunyi gerut-gerut dengar. Lepas tu macam, aduh bising pula orang atas ni. Tengah-tengah malam nak alih perabot apa benda pula ni. Dah pukul 12.30 kot, nak alih-alih perabot sekarang dah. Kenapa? Jadi guys, pada keesokan harinya tu dekat tempat kerja, Mimi pergilah jumpa dengan Syah untuk bertanyakan tentang apa yang jadi pada malam tempoh hari tu kan. Pada malam semalam tu lah. Rupa-rupanya si Syah ni dah tahu daripada awal lagi sebab apa kejadian semalam tu berlaku. Dan Syah pula dia macam serba salah dan takut kalau kena marah dengan Mimi kalau katakan dia beritahu hal yang sebenar. Jadi guys, apa kisah dia sebenarnya? Alkisah dia, Alkisah dia semalam tu seorang kawan Syah yang mempunyai penjaga
yang mempunyai penjaga. Kawan dia ni nama dia Ina lah, yang datang dan juga menumpang sekejap dekat rumah dia orang ni sebabkan ada sedikit salah faham dengan keluarga dia. Tapi belum sempat Ina ni datang, penjaga dia yang datang dulu dengan menyerupai suara Alin. Kan? Terkejut besar si Mimi bila si Syah ceritakan tentang hal sebenarnya. Jadi guys, si Mimi ni marahlah dekat Syah. Kan? Kenapa si Syah ni tak cerita daripada awal? Sekurang-kurangnya dia dapat tahulah. Kan? Dan nasib baiklah semalam tu dia tak buka pintu. Kalau katakan dia buka pintu sebabkan dia tak tahu, apa yang jadi? Kan? Mimi ni pula, dia bukan je jenis yang tak percaya benda-benda macam ni. Dulu masa dia tinggal kat asrama, Mimi pun pernah lalui benda-benda macam ni. Jadi si Syah ni orang kata mampu minta maaf je lah. Minta maaf berkali-kali lah dekat Mimi. Dan Mimi pun ada bertanya juga kat Syah tentang suara yang macam suara Syah yang dia terdengar masa dekat ruang tamu, yang dia terdengar seolah-olah macam si Syah ni berborak dengan boyfriend dia tu. Jadi Syah masa tu dia macam menidakkan benda ni, dia geleng kepala dia. Dan dia katakan yang lepas dia masuk bilik tu dia terus tidur. Dan pada waktu macam agak terdiam jugalah Mimi ni kan. Jadi guys, si Mimi ni selalu juga terdengar macam bunyi kerusi ditarik. Macam-macam lah bunyi perabot-perabot ni. Tapi yang pelik je, bila Mimi berada dekat dalam bilik, dia akan dengar bunyi kerusi kena tarik. Dekat dapur pun sama, dia akan dengar bunyi benda ni. In fact, dekat ruang tamu pun sama, yang dia akan dengar bunyi perabot-perabot ditarik ni kan? Jadi guys, pada satu malam ni, masa Mimi tengah baring-baring sambil main telefon dia ni dekat dalam bilik, lampu tiba-tiba terpadam. Terpadam gelap gelita dalam bilik dia. Dan selepas pada bilik dia jadi gelap gelita ni, Mimi terdengar ada orang main baling guli dekat sebelah dia. Masa dia dengar macam ada bunyi guli tu, meremang bulu roma dia. Dia pun tariklah selimut sampai ke muka, pusingkan badan dia menghadap ke arah dinding. Dan masa dia menghadap ke arah dinding ni, Mimi terasa seolah-olah macam ada orang lain yang berada dekat dalam bilik dia. Dan Mimi pada malam tu berjaga sampai ke subuh pagi esoknya disebabkan ketakutan yang terlampau. Dan setiap kali Mimi ni berseorangan dekat dalam rumah, si Mimi ni dia akan selalu rasa macam ada orang yang temankan dia. Dan gangguan tu berlanjutan hinggalah Mimi berhenti dan bekerja di tempat yang baru. Tapi in fact, Mimi masih lagi dengar bunyi kerusi ditarik, bunyi perabot-perabot dia alih dan sebagainya. Dan sampai to the point yang Mimi ni dia seolah-olah macam dah lali dengan bunyi-bunyi yang macam tu. Jadi guys, nak dijadikan cerita ni, bila Mimi masuk dekat tempat kerja yang baru, ada seorang staff ni memang selalulah kena ganggu, dan staff dia ni pula ada macam pendamping tau. Kadang-kadang dia terkena juga gangguan dekat tempat kerja ni. Jadi guys, itu guys, kisah seram tentang Mimi ni sebenarnya. Kan? Duduk dekat rumah, kena ganggu, tarik perabot. Itu saya rasa gangguan yang agak normal lah kan? Tarik-tarik perabot ni. Sebab saya at some certain times, even dekat rumah saya ni pun, bila saya tengah berjaga kadang-kadang kita buat editing video berjaga sampai pukul 2-3 pagi kan, at some certain time akan terasa juga macam ada orang tarik kursi, orang alih-alih perabot dekat tingkat atas. Padahal saya duduk kat tingkat 2, bunyi tu dekat tingkat atas. Tingkat atas apa? Bumbung luar rumah kan? Okay guys, itu dia 2 kisah yang kita dah ketengahkan pada malam ini. Jadi InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan bersembang lagi dengan lebih banyak kisah-kisah seram untuk kita ketengahkan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.